Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bersambung kembali dalam siri kedua iaitu halaqah nadah diskusi buku haraki siri yang kedua. Jadi berkaitan hari ini kita tahu bersama ini adalah siri yang kedua dan buku yang akan menjadi pembahasan hari ini adalah buku fiqh dakwah iaitu karya Muhammad Nasir, dan insya-Allah hari ini akan dibentangkan oleh Ustaz Hasir Harun dan beliau merupakan naib presiden Wadah. Jadi untuk sebelum kita pergi dalam pembahasan yang seterusnya, saya minta kepada teman-teman dan para penonton yang melihat lihat kita punya bahasan hari ini, saya mohon kepada para penonton dan teman-teman untuk share dan pakat-pakatlah kita sebarkan supaya dapat manfaat kepada semua orang. Jadi untuk kita tahu bersama Pak Nasir ini adalah seorang tokoh yang cerdas dan dikenali di Indonesia, dan kita tahu dalam lingkungan kita juga antara slogan yang selalu diangkat atau yang menjadi keutamaan dalam gerakan dakwah kita juga adalah, saya tertarik dia satu perkataan tu, mengulamakan intelektual, mengintelektualkan ulama. Jadi ini adalah apa yang dibawa oleh Pak Nasir sendiri. Jadi insya-Allah kita akan lanjutkan untuk sesi hari ini bersama dengan Ustaz Asri. Ustaz Asri sudah sedia Ustaz Asri? Ya, sila. Alhamdulillah. Jadi saya silakan Ustaz Asri atau Pak. Silakan. InsyaAllah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dengan saudara-saudari yang saya hormati dan saya kasihi, ya, dalam perbincangan berkaitan tentang tajuk fiqhud da'wah. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nazmi yang memoderatorkan perbincangan pada hari ini, insya-Allah. Saudara, dalam kesempatan 45 minit petang-petang Ramadan ini, kita nak bicara tentang satu tajuk yang cukup penting, ya, dalam konteks kita hidup sebagai seorang pendakwah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana yang disebut oleh saudara Nazmi tadi, tokoh yang saya akan bawa perbincangan dalam buku ini adalah merupakan tokoh pendakwah Nusantara, ya. Orang rantau kita ini, orang Melayu di Indonesia yang berjuang dalam kehidupan beliau dalam pelbagai platform, termasuklah dalam platform dakwah dan juga sias. Namun demikian, perbincangan kita hari ini berkisar tentang buku yang telah pun diterbitkan hampir lama, ya, yang menjadi rujukan perbincangan dan juga kupasan yang banyak ditulis. Saya telah Google dalam beberapa tulisan-tulisan, termasuk ramai di kalangan para peneliti bidang-bidang akademik yang telah pun mengulas dan mengupas buku ini, idea dan pandangan yang ditulis oleh Pak Nasir dalam konteks dakwah, terutama sekali dalam rantau Asia Tenggara ini. Ya.
Kalau kita bicara tentang fiqh ataupun fiqh dakwah ini, sudah tentu banyak kitab-kitab yang ditulis di kalangan buku-buku yang muktabar, kitab-kitab turas berbicara tentang dakwah, ya. Termasuklah buku yang hari ini menjadi rujukan utama di universiti, iaitu Dakwah Islamiyah yang ditulis oleh Abdul Karim Zaidan. Ya, ini satu buku yang cukup menarik. Itu di rantau tanah Arab, ya. Tetapi buku yang ingin saya bicarakan pada hari ini, suatu susunan, suatu kupasan yang telah pun ditulis, dikumpulkan oleh para peneliti dakwah di rantau Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, yang merupakan suatu tulisan-tulisan sebenarnya. Buku ini sebenarnya merupakan tulisan-tulisan karya-karya yang ditulis oleh Pak Nasir, tetapi telah pun disusun, ya, yang dikemaskinikan oleh anak-anak murid beliau, para rakan-rakan beliau, ya, dalam bidang ini, akhirnya telah disusun dengan cara yang terbaik menjadi sebuah buku yang disebut, yang dipanggil sebagai buku fiqh dakwah, ya. Dan kini dah hampir banyak dah cetakan yang dibuat. Kalau tak silap saya, dalam buku yang saya miliki ini telah hampir 13 kali cetakan, ya. Mungkin hari ini dah melebihi lah. Mungkin kalau kita mencari buku-buku yang sedemikian di Indonesia, mungkin barangkali telah hampir capai 15-16 cetakan kali ini, ya. Jadi saudara, saya nak mulakan, ya, bicara tentang fiqh dakwah. Saya nak mulakan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang juga dinukilkan oleh Pak Nasir dalam buku ini, daripada surah Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rasul untuk membawa berita gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini suatu ayat yang sangat penting. Dalam kupasan ini, melalui telaah yang saya lakukan, bacaan saya yang ingin saya kongsikan dengan para penonton sekalian, betapa bila kita bicara tentang dakwah, kita bicara tentang fiqh dakwah, kefahaman kita tentang dakwah ini, ianya bermula daripada apa yang telah dimulakan oleh baginda Nabi SAW, yang merupakan contoh dan ikutan terbaik di kalangan umat Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, yang mengutuskan Nabi SAW sebagai rasul untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia seluruh. Ini suatu perkara yang mesti kita pegang sebagai pendakwah, bahawa kita hari ini yang dinobatkan sebagai pendakwah ini sebenarnya adalah insan yang bertanggungjawab meneruskan risalah perjuangan baginda Nabi SAW. Jadi ini asas utama yang mesti kita faham. Bukanlah kita yang memulakan dakwah ini, kita sebagai mata rantai perjuangan baginda Nabi SAW. Tetapi bagaimana? Ya, dalam buku ini Pak Nasir memulakan ayat Al-Quran ini sebagai suatu peringatan kepada kita. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kata Allah. Tidak kami utuskan kau Muhammad melainkan membawa berita gembira, basyiran wa nadhira. Ini dua tugas besar junjungan Nabi SAW, termasuk kita sebagai pendakwah, menyampaikan basyiran wa nadhira. Ini suatu perkara yang mestilah sama-sama kita hayati dan kita telusuri dengan cara yang cukup baik. Apabila kita bicara tentang dakwah ini dalam konteks gerakan, dalam konteks pertubuhan dakwah dan gerakan Islam pada hari ini, kita harus melihat dakwah itu dengan cara yang syumul. Dakwah sebagai suatu mekanisme mencerdaskan manusia, membawa manusia daripada minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Apabila kita berdakwah, maknanya
kita membawa seluruh aspirasi perjuangan gerakan Islam, perjuangan Rasulullah SAW bermula daripada asas-asas kefahaman, iaitu membawa manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup menarik dalam buku ini, saudara dan saudari. Ya. Saya tidak tahulah bagaimana ia disusun, kan ini dibuat sebelum-sebelum ini. Tetapi dalam bab yang pertama, bila kita bicara tentang fiqh dakwah, Pak Nasir menyusun kembali, memulakan buku ini dengan persoalan-persoalan asas tauhid itu sendiri. Apa kaitannya dengan dakwah? Mungkin setengah orang akan berfikir begitu. Tetapi dalam konteks perbincangan fiqh dakwah ini, kefahaman ini, seharusnya kita mulakan dengan memahami asas-asas tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana dakwah yang nak kita lakukan ini adalah merupakan suatu amanah dan tanggungjawab yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya sebelum kita nak membuat hablum minan nas ini, hubungan sesama manusia ini, nak sampaikan dakwah kepada manusia ini, kita mestilah jelas, mestilah clear ya, kefahaman kita tentang hakikat, tauhid dan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu perkara yang sangat unik. Dalam buku-buku yang saya telusuri, dalam kitab-kitab dakwah yang dibaca, kebanyakannya bila kita mulakan dakwah ini, dia akan memulakan dengan ta'rif, dengan fahaman dakwah apa dia dan sebagainya. Tetapi buku ini memulakan dengan kefahaman Islam sebagai risalah dan dakwah. Memahami as elemen fitrah manusia, ya, memahami tentang kehidupan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang sangat unik. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Pak Nasir dan gerakannya, pertubuhan gerakan dakwah yang dipimpin oleh beliau adalah pertubuhan gerakan dakwah yang mengajak manusia memahami fiqh dakwah itu dalam konteks yang lebih luas. Dia bukan setakat berdakwah, tetapi membawa manusia kepada suatu nilai dan kualiti kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza ya, dengan buat kerja dakwah sebab nak melaksanakan amanah tanggungjawab. Dengan orang yang berdakwah kerana melaksanakan tanggungjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ayat yang pertama saya bacakan tadi, saudara dan saudari sekalian. Ya. Basyiran wa nadhira. Kombinasi di antara menyampaikan perkara-perkara yang indah-indah, yang berita-berita baik, yang gembira-gembira, dengan juga nadhira, dengan perkara-perkara yang berkaitan tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua, kalau boleh saya katakan, sebagai suatu peranan yang harus dimainkan oleh seorang pendakwah yang menggerakkan usaha dakwah sebagai suatu kualiti untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini suatu yang sangat menarik. Sebagai pemimpin dakwah, penggerak dakwah ini, kita harus memahami bahawa dalam kita nak menyampaikan dakwah ini, kita akui bahawa kehidupan kita dengan Allah mengurniakan kita akal fikiran, menggunakan hati yang bersih semata-mata untuk menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan kekuatan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik ini, menggunakan akal fikiran kepada kita, maka kita bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah Islam yang disebut sebagai basyiran wa nadhira. Ya, berdakwah ini suatu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua perkara utama yang mesti kita lakukan, sebab kita ni manusia yang dikurniakan Allah akal fikiran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang sebaik-baik kejadian. Bukankah itu suatu anugerah besar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai makhluk, sebagai pendakwah, kita harus menggunakan ruang dan kesempatan ini untuk menyampaikan perkara-perkara yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saya katakan berkali-kali, sangat cantik buku ini. Bila kita bicara tentang dakwah, maknanya kita memahami latar belakang, peranan dan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah dakwah yang nak kita sampaikan ini adalah risalah untuk menyampaikan hakikat kebenaran Islam melalui elemen-elemen basyiran dan elemen-elemen nadhira.
mengingatkan manusia kepada suatu kegembiraan yang Allah kurniakan bagi mereka yang melaksanakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menafikan peringatan-peringatan, amaran-amaran yang mesti dipahami oleh manusia terhadap perkara-perkara yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Islam, ya, sebagai pendakwah, kita kata kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, maknanya kita mengajak orang kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita ambil sebahagian sahaja, maknanya dakwah kita itu tidak sempurna. Mengajak orang kepada kebaikan, tetapi kita lupa untuk mengingatkan manusia supaya meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang sepatut dan semestinya kita tinggalkan. Barulah kita mampu untuk membentuk suatu wajah masyarakat yang baik, yang tenang, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita mengenali diri kita untuk sampai kepada tahap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam sekarang, ya, kita berada di bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melakukan amal-amal soleh kita, melakukan perkara-perkara ibadah yang khusus utamanya solat, puasa kita, solat sunat dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, saudara dan saudari sekalian, menjadi tanggungjawab kepada kita bukan hanya setakat melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kita mesti meninggalkan perkara-perkara dosa, mungkar yang mungkin boleh menjejaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sahabat rakan-rakan sekalian, ya, dalam awal-awal buku ini membicarakan tentang aspek-aspek fitrah, ya. Kita sebagai manusia ini Allah kurniakan fitrah, kesucian dalam hidup kita. Ya. Dalam Al-Quran tersebut apa? Ayat yang biasa kita baca daripada surah Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus dan betul kepada agama Allah, ya, yakni ciptaan Allah. Jadikan manusia sesuai dengan apa yang digunakan Allah, iaitu agamanya, dan jangan ada yang pertukaran salah dengan ciptaan Allah Subhanahu. Fitratallahu allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah dah jadikan kejadian manusia dengan cara yang sangat cantik, suci, ya. Wala zalika ad-dinul qayyim. Itulah, ya, agama yang betul dan tepat, itu agama Islam. Maka sebab itu dalam kita nak memahami peranan tanggungjawab kita sebagai pendakwah, khususnya dalam gerakan Islam, dalam pertubuhan dakwah Islam, kita mesti memastikan objektif kita sebagai pendakwah itu adalah untuk mengangkat, ya, kebenaran. Dzalika dinul qayyim, maknanya itulah agama yang sebenarnya, agama yang kita katakan sebagai agama yang tepat, yang sesuai. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kata Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kerana apa, tuan-tuan? Sebagai pendakwah, elemen kebenaran Islam, hakikat kesucian agama yang kita pelajari dalam konteks kita berdakwah ini sesuatu yang boleh kita lihat. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tetapi Allah sebut di akhir ayat itu, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Artinya apa? Menjadi tanggungjawab pendakwah itu untuk melakukan sesuatu demi memastikan yang disebut aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Artinya perjuangan kita dalam berdakwah bukan mudah. Sebab Allah sebut aktsarun nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka menjadi tanggungjawab kita melaksanakan dakwah itu sebaik yang mungkin. Akhirnya kita nak qalilun nas. Sedikit saja manusia tidak mengetahui. Harapan kita lah, ya, kita nak supaya manusia semuanya memahami agama Allah, mengenali tanggungjawab mereka, mengetahui apa yang sepatutnya mereka lakukan. Maka disitulah tanggungjawab kita bukan hanya sekadar menyampaikan, tetapi mempunyai kualiti, ya, tanggungjawab yang kuat dan besar, ya, melalui kesedaran, ya, hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang menarik juga dalam buku ini, saudara dan saudari sekalian, Pak Nasir menyusun dalam awal-awal bab pertama itu disebut tentang bagaimana kita bicara tentang hakikat dakwah ini. Islam sebagai agama risalah, agama penyampaian dan juga dakwah, ya, menukilkan tentang elemen hidup akhirat. Ya. Mungkin agak janggal kita mendengar perkara ini. Hidup akhirat itu. Kerana apa? Nak membina kualiti pendakwah yang benar-benar hebat itu, mereka harus memahami bahawa dalam kita nak menyampaikan risalah Islam, risalah dakwah kepada manusia itu, jangan kita lupa bahawa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah merupakan mata rantai perjuangan kita yang akan kita bawa hingga ke hari akhirat. Ya, sebab itu dalam kalimah dan kata-kata buku yang disebut ini mengatakan bahawa dalam pada kita menyampaikan wahyu, banyak sekali manusia-manusia yang tidak mengenali. Dalam wahyu menyingkap akan ada lagi bagi manusia sambungan hidup. Kita nak kenalkan manusia bahawa dalam kita menyampaikan risalah Islam ini, bahawa kehidupan kita ini tidak hanya terhenti di dunia ini semata-mata, tapi juga di akhirat. Maka akhirat menjadi pertimbangan yang utama juga sebagai seorang pendakwah dalam kita menyampaikan risalah Islam kepada manusia. Kerana itulah hakikat kehidupan sebagai pendakwah, tak boleh lari daripada apa yang kita sampaikan, kerana kehidupan kita di dunia ini tidak selama-lamanya kekal, tapi yang akan menyambung kehidupan itu adalah di akhirat. Ya, ini sangat penting. Ya. Berapa ramai pendakwah-pendakwah yang berjuang dan berkorban dalam kehidupan duniawi, yang akhirnya nanti jika mereka tidak memahami hakikat kehidupan akhirat, ianya akan menjadi sia-sia. Banyak peringatan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai dalam sejarah perjuangan gerakan Islam, orang yang berjuang di dunia ini dengan segala kekuatan dan kehebatan, tetapi bila mana mereka lupa bahawa perjuangan kehidupan ini jika tidak dikaitkan dengan elemen-elemen akhirat, akhirnya mereka hilang daripada radar perjuangan dakwah itu sendiri. Ini yang paling kita takut. Ya. Yang kita nak bicara ni adalah soal fiqh dakwah. Artinya kefahaman dakwah itu tidak hanya semata-mata memahami apa itu dakwah, setakat memahami apa itu syarat-syarat dakwah, memahami apakah kaifiat dakwah, apakah bentuk-bentuk dakwah semata-mata. Saya percaya bahawa itu kita boleh pelajari di kelas, di kuliah dan sebagainya. Tetapi yang nak kita lahirkan, yang disebut sebagai kefahaman dakwah itu adalah realiti, kualiti diri dakwah itu mestilah dipasakkan nilai-nilai keimanan, tauhid dan juga akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Ya? Kerana jika diri seorang pendakwah itu tidak ditanamkan elemen-elemen ini, perjuangan dakwah di luar sana sangat muncul. Perjuangan dakwah di luar sana, sekali kita masuk dengan niat dan perjuangan yang tidak berpasakkan kepada akhirat, kita takut dan kita bimbang. Ya, perjuangan itu nanti akan diselaputi dengan sifat-sifat yang buruk, dengan elemen-elemen yang boleh menggugat keikhlasan dan perjuangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut, nukil juga dalam buku ini saudara sekalian. Allah menyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 19, awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'iduh inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah mereka perhatikan bagaimana Allah memulakan ciptaannya kemudian diulangi kembali. Sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah saja berlaku. Mana Allah itu menyatakan tentang kekuasaannya. Ya, Allah mengulangi segala ciptaannya itu dengan cara yang terbaik. Fasayaqulu, fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Mereka bertanya, siapakah yang mengembalikan kita? Katakanlah, yang menjadikan kamu adalah permulaan kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting saudara dan saudari sekalian. Ya. Dalam berdakwah ini, kita punya suatu matlamat yang paling besar. Bukan hanya kita menyampaikan. Sebab itu saya selalu sebut, berkongsi dengan rakan-rakan, dengan teman-teman saya di luar sana, kita sebagai pendakwah,
seharusnya kita sentiasa menggunakan ruang dan peluang untuk meningkatkan kefahaman kita dalam berdakwah. Sekalipun kita telah berada pada tangga perjuangan dakwah yang hebat, ya, tahap kualiti kita alhamdulillah hebat, tetapi kena ingat bahawa dalam perjuangan dakwah ini ujian sangat besar, ya. Ujian kita dalam menyampaikan dakwah ini sangat besar, kerana apa yang kita nak sampaikan ini sebenarnya suatu perjuangan bukan hanya untuk melepaskan sahaja tanggungjawab kita, ya, tetapi untuk memastikan, ya, dakwah Islam itu sampai ke benak dan jiwa manusia atau insan yang kita nak sampaikan. Nah, itu perlu kita lihat saudara dan saudari sekalian. Betapa hidup kita sebagai manusia ini, ya, perjuangan dakwah yang nak kita sampaikan ini tidak akan tamat dengan tamatnya saja kegiatan dakwah kita. Tetapi dakwah yang kita sampaikan ini adalah perjuangan yang sampai ke penghujung nyawa dan perjuangan. Sebab itu saya sebut saudara sekalian, setiap kita yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita beriman kepada Allah, ya, kita yakin kepada Allah, kita ada ilmu untuk menyampaikan apa yang sepatutnya kepada manusia, maka menjadi tanggungjawab kepada kita menjadi da'i ilallah, menyampaikan yang baik kepada manusia, meningkatkan kualiti kehidupan manusia supaya kita dapat lihat di manakah kehidupan yang terbaik, di dunia inikah ataupun di akhirat. Perjuangan kita, Allah berikan kita macam-macam nikmat di dunia ini. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita bawa segala nikmat dan perjuangan di dunia ini semata-mata untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menyebutkan bahawa, ya, wa ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 24. Tidak ada hidup kita, hanya hidup yang dekat ini. Kitalah yang mati dan kitalah yang hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita melainkan masa. Ya. Sebab itulah perjuangan dakwah ni saudara dan saudari memerlukan suatu kefahaman ilmu yang tinggi. Ya. Begitu juga dalam buku ini dan peringkat awal kitab ini menyebut, ya, selain daripada kita memahami tentang elemen fitrah kita, elemen akhirat ini yang cukup menarik, yang saya rasa boleh dijadikan sebagai suatu permulaan kesedaran sebagai seorang pendakwah adalah mengenali tujuan hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada kupasan buku ini menyebut tentang elemen tujuan hidup. Ya. Dan ini sebenarnya menjadi banyak perbincangan di kalangan para pendakwah. Ya, bila kita sebut berdakwah, artinya kita melaksanakan tugas dan misi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Allah kepada seluruh manusia. Maka sebab itu dinukilkan dalam buku ini tentang memahami tujuan hidup. Tujuan hidup kita. Kerana kita sebagai manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera yang hebat, yang sempurna. Kita berdakwah kepada manusia, menyampaikan risalah Islam kepada manusia. Jangan tidak kita lupa bahawa apakah tujuan hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Pak Nasir menukilkan dalam kitab ini, ya, tentang apakah tujuan hidup kita sebenarnya. Beliau memetik ayat Al-Quran dari surah Az-Zariyat yang biasa kita baca dalam Al-Quran, ya, ayat 56 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ini ayat yang biasa kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin, kata Allah, dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada. Apa kaitan ayat dengan dakwah, saudara? Ya, kita mengajak manusia sedar bahawa kehidupan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebagai pendakwah. Allah sebut bahawa aku jadikan kamu jin dan manusia adalah untuk berdakwah, beribadah kepadaku. Ibadah kepada manusia artinya kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan apa yang sepatutnya,
ya, sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tidak meminta sesuatu daripada hamba-Nya. Tetapi kita sebagai hamba inilah, ya, yang bertanggungjawab untuk melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pendakwah harus sedar dan punya suatu misi yang jelas untuk kita membawa manusia yang disebut walakinna aktsarun nas la ya'lamun, dan ayat sebelum ini kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kita nak ajak manusia sedar dan tahu bahawa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh kita ketepikan. Ya. Dalam berdakwah ini kita nak ajak setiap daripada insan dan manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk sedar dan tahu di manakah kedudukan mereka. Bagaimanakah mereka harus menggunakan potensi diri. Ya? Kalau ada ilmu, di bagaimana ilmu itu dapat digunakan. Kalau mereka ada kekuatan kemahiran berfikir, mereka ada kekuatan kemahiran akal fikiran, ada kekuatan fisikal, kemanakah kekuatan-kekuatan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk digunakan dalam kita menyampaikan hakikat kebenaran Islam. Ya? Mengajak manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya? Mengajak manusia supaya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah penting untuk kita memahami bahawa dalam kita menyampaikan dakwah Islam yang ini adalah kerana apa kita harus memahami tanggungjawab dakwah itu adalah kerana kita sedar bahawa kita ini manusia yang dianugerahi Allah dengan potensi. Ya, potensi besar kita ini. Alhamdulillah, dengan jiwa yang baik, dengan akal yang sempurna, yang boleh membezakan di antara hak dan yang batil, menggunakan seluruh potensi kita sebagai pendakwah untuk melaksanakan tanggungjawab menyampaikan risalah Islam itu kepada manusia. Ya, kerana manusia diberikan potensi dan fitrah yang baik, jasmani dan rohani. Amat malang sekali saudara dan saudari jika ada di kalangan kita yang tak nak berdakwah ini kerana tak pandai, tak suka, tak boleh dan sebagainya. Tak susah sebenarnya saudara dan saudari berdakwah ini. Bukan perlu berceramah macam saya, macam rakan-rakan saya semua. Ya, tak mungkin semua ada orang berkemampuan. Kita boleh berdakwah dalam banyak keadaan. Tak boleh bercakap pun boleh berdakwah juga. Ramai di luar sana yang tak payah berceramah. Boleh cukup dengan hanya menulis pun sebagai elemen dakwah. Artinya dia menggunakan potensi dia untuk menyampaikan kebenaran Islam. Ya. Ada orang boleh berceramah macam saya ini, tapi mungkin tak mampu nak menulis. Ada orang boleh mampu menulis, tapi tak pandai berkata-kata, tak boleh nak berbicara sebagaimana ramai di kalangan asatizah di luar sana. Tetapi yang penting adalah keupayaan kita, keinginan kita, menggunakan seluruh fitrah, potensi kita yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita menyampaikan kebenaran Islam. Ya, itu sangat penting. Sebab dakwah ini tak boleh dipisahkan dengan hakikat diri kita dan hubungan kita dengan yang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya katakan cukup menarik. Ketika pada pertama kali saya menemui buku ini, saya melihat bahawa ini macam bukan buku dakwah, macam buku tentang akidah. Tetapi hubungan kaitannya dengan dakwah itu sangat penting. Sebab dia nak melahirkan kalangan da'i-da'i yang berkualiti, yang berpotensi, yang kuat dari segi roh dan jasadnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana tidak semua orang yang faham agama, yang berdakwah itu mempunyai kualiti keimanan, tauhid kepada Allah. Ramai yang syahid dalam berdakwah, ramai yang tidak mampu untuk bergerak dalam dakwah, dan ramai juga yang dibeli dengan perjuangan dakwah. Saudara-saudara, minta maaf sebutlah. Ya. Dan ini merupakan suatu asas utama yang perlu kita lihat. Kerana hakikat kita berjuang dalam berdakwah ini tidak lain adalah untuk menyembah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kita nak melaksanakan tujuan hakikat kehidupan kita. Alhamdulillah, kita belajar dan terus belajar, mendapat ilmu daripada guru-guru kita. Simpan saja ilmu? Tidak. Kita sampaikan. Kita kongsikan. Kerana penyampaian dan perkongsian itu adalah merupakan nilai-nilai dan kualiti pendakwah. Kerana kita yakin
bahawa ilmu yang kita ada, maklumat yang kita perolehi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertanggungjawab atas kerana kesedaran kita tentang hakikat tauhid tadi itu, menyampaikan dengan tujuan supaya Islam, kebenaran Islam itu dapat disampaikan kepada manusia dengan cara yang terbaik. Maka kita melepaskan tanggungjawab kita, melaksanakan tanggungjawab kita kerana kita sedar bahawa kehidupan dunia ini tidaklah kekal seabadinya. Sudah tentulah kehidupan yang paling kekal dan abadi adalah kehidupan di akhirat. Maka punya tanggungjawab kepada kita untuk menyampaikan dakwah dan Islamiyah dalam konteks yang lebih luas. Ini suatu perbincangan sangat menarik. Kalau saudara boleh dapat buku ini, berbincang tentang bagaimana dakwah dalam konteks yang lebih luas, Pak Nasir menyusun kembali dalam konteks yang lebih luas. Itu yang pertama, saudara. Perkara yang seterusnya yang ingin saya sampaikan, berdasarkan kepada perbincangan-perbincangan dalam buku ini, selain daripada aspek-aspek tauhid, fitrah kepada Allah, kefahaman tentang hidup akhirat ini penting sebagai seorang pendakwah. Pak Nasir juga menjelaskan tentang bagaimana dalam kita berdakwah ini, dalam bahagian yang kedua ini, melihat tentang kepribadian, pembinaan pribadi umat. Bagaimana tauhid dan ibadah itu adalah merupakan asas untuk membentuk kepribadian insan. Tauhid dan ibadah yang kita laksanakan ini, yang kita fahami ini sebagai asas pembinaan pribadi umat. Yang nak kita sampaikan itu adalah elemen-elemen tauhid, elemen-elemen ibadah, syariah. Untuk apa? Untuk membina kepribadian dan juga umat. Nak menghidupkan ruh Islamiyah dalam jiwa setiap insan. Untuk menyampaikan suatu nilai dan kualiti dakwah itu dalam sanubari masyarakat. Supaya masyarakat itu dapat dibangunkan, dapat dibina kekuatan. Itu sangat penting. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah, istajibu lillah. Ini dakwah, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Walir rasul, apabila ia memanggil kamu kepada apa-apa yang menghidupkan kamu. Kita nak supaya risalah Islam itu dapat dihidupkan dan menghidupkan manusia. Beramai orang di luar sana yang tak dapat nak dengar kebenaran Islam, akhirnya mereka hidup dalam keadaan yang tidak baik. Na'udzubillah. Kita tidak doa begitu. Tetapi peranan dan tanggungjawab kita adalah menggunakan kesempatan ini adalah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah kepada manusia dengan cara yang terbaik. Tauhid sebagai asas pembinaan jiwa-jiwa manusia supaya mereka dapat membangunkan kualiti diri mereka. Manusia ini fitrah, tuan-tuan. Allah jadikan suci. Allah jadikan hebat. Tetapi kadang-kadang dalam permulaan kehidupan itu diisi dengan perkara-perkara yang mungkin menyebabkan mereka terlupa dengan Allah. Maka sebab itulah elemen tauhid disebut dalam buku ini. Pak Nasir menjelaskan tentang betapa menerapkan elemen tauhid, wahyu ilahi itu yang ditunjukkannya melalui risalah Islam itu kepada manusia. Mengenal Allah itu sangat penting. Mengenal Allah sangat penting kerana sebagai pendakwah kita tahu bahawa setiap langkah dan perjalanan dakwah kita itu adalah semata-mata untuk melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa, dalam berdakwah ini, kalau kita buat sesuatu semata-mata kerana jiwa kita, minat semata-mata, kerana itulah bidang yang kita ada, tidak cukup untuk menjadi seorang pendakwah yang hebat. Tetapi pendakwah yang hebat menggunakan potensi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mempasakkan dirinya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dah letakkan hakikat itu, tuan-tuan, segala cabaran, segala dugaan, segala ancaman yang kita terima sepanjang perjalanan dakwah itu, insya-Allah akan menjadi kekuatan kepada kita. Contohnya bila kita berdakwah, saudara,
menyampaikan risalah Islam kepada golongan yang diperlukan, yang kita sampaikan itu, bila kita dapat tuhmahan, kita dapat ancaman, kita tidak merasa sesuatu yang pelik dan juga merasa gundah gulana, kerana kita tahu bahawa perjuangan kita ini kecil. Kalau hari ini kita berdakwah kepada manusia, kita dapat pelbagai tuhmahan, pelbagai ancaman, pelbagai masalah dan sebagainya. Pada saya kecil berbanding dengan perjuangan yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diancam, tuan-tuan, hanya dimarahi, hanya ditekan sebagainya, tetapi diancam bunuh sekali terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak lihat ini. Kalau kita tak ada pasak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jiwa kita nak disuburi dengan hakikat kesabaran, hakikat keikhlasan, hakikat perjuangan yang boleh membawa diri kita kepada perjuangan Islam yang sebenar-benar, saudara. Jadi ini sangat penting, ya. Bagaimana dalam hidup kita ini sebagai pendakwah, kita meyakini bahawa susur galur perjuangan dakwah itu tidak semuanya indah. Ada kalanya indah, ada kalanya tidak indah. Ada kalanya manis, ada kalanya pahit. Jadi tidaklah kita melihat bahawa jalan-jalan perjuangan ini sesuatu yang manis selama-lamanya. Kerana itu sunnatullah dalam perjuangan dakwah. Kita berdepan dengan pelbagai ujian dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menegakkan agama Allah kerana kita nak mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana manusia sebagai kecil mereka itu telah lari daripada perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah bila kita nak menyampaikan Islam, kita mesti mempunyai kekuatan yang dalaman yang cukup kuat. Kekuatan dalaman ini artinya tauhid kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu amalan yang boleh saya kongsikan dengan saudara dan sahabat pendengar di luar sana. Ya. Kita kena banyak baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak banyak jugalah, saya baca juga. Kadang-kadang bila kita buat kerja Islam, kerja dakwah, banyak sekali ujian-ujian yang kita terima. Ya. Dan bila mana kita buka kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita terjumpalah persis sedikit sebanyak contoh-contoh yang menjadi, orang kata, panduan kepada kita. Ini kecil sahaja berbanding dengan apa yang telah diterima oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima pelbagai tekanan yang kadang-kadang memberi kesan dalam kehidupan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dan kawan-kawan, teman-teman, apalah sangat, ya. Sabaru sedikit sahaja ujian yang dikurniakan yang kita terima di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan seperjuangan saya di luar sana yang mungkin meneliti apa yang telah saya sebut di sini. Begitu juga saya cukup tertarik dalam kita bicara tentang perjuangan fiqh dakwah ini. Dalam topik bahagian yang kedua, ya, Pak Nasir mula menekankan aspek-aspek bersifat alat-alat dalam berdakwah ini. Ini sangat penting, ya. Termasuklah elemen kewajipan kita berdakwah, ya. Ini saya fikir tak perlu saya ulangi, ya, kerana kita semua tahu apakah kewajipan kita berdakwah, ya. Bagaimana kita mampu untuk memulakan dakwah tersebut. Ini suatu perkara yang sangat cantik. Beliau menyusunnya dan menulisnya tentang persiapan-persiapan seorang pendakwah. Dibahagikan kepada dua, iaitu persiapan mental dan juga persiapan ilmu sebagai asas kepada kekuatan kita sebagai pendakwah. Ya. Ini penting. Dalam kita nak berdakwah ini perlu pada persiapan-persiapan yang sangat penting. Persiapan seorang pendakwah antara lain disebut pembinaan dari segi mentalnya, dari segi akal fikirannya. I'dad al-fikri. Ya. I'dad al-fikri maknanya persiapan kita dalam kita nak berdakwah. Ini sangat penting. Kebergantungan kita kepada dua elemen ini penting dalam nak mencapai suatu nilai dan kualiti dakwah yang hebat. Apa kata Pak Nasir? Ya? Persiapan mental itu termasuklah jiwa yang bersih, ketenangan dan keseimbangan jiwa. Jadi ini penting.
Saya kongsi dengan rakan-rakan di luar sana yang mungkin mendengar. Pendakwah harus tenang, pendakwah harus seimbang jiwanya. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, ayat yang biasa kita baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, maknanya wa ma umiru, dan tidak mereka diperintahkan illa liya'budullah, melainkan supaya menyembah Allah mukhlishina, dengan ikhlas, tulus ikhlas kerana agama. Jadi ini suatu penegasan sebagai pendakwah. Artinya perlu persiapan mentalnya, jiwanya, tenang dan juga seimbang jiwa. Sebab itu saudara, pendakwah tak boleh gelojoh. Pendakwah tak boleh ekstrim dalam menyampaikan dakwah Islam. Kekerasan, marah-marah. Ini bukan sifat-sifat seorang pendakwah. Saya sebut istilah marah-marah, ya tuan-tuan. Jangan salah anggap pula bahawa saya ni tak kata kita tak boleh marah. Jangan salah faham. Dalam berdakwah, kena ada juga marah. Barulah datangnya izzah, keberanian dan kekuatan. Yang saya katakan di sini, jangan marah-marah. Keluar perkataan-perkataan yang tak baik. Marah-marah artinya sesuatu yang merugikan. Karena perlu pada keseimbangan, kata Pak Hasim. Ya? Keseimbangan jiwa. Jiwa yang merdeka. Ya? Jiwa yang bebas. Yang maknanya dalam kita nak menyampaikan dakwah, sudah pasti, kata Pak Hasim, kita akan berdepan dengan konfrontasi. Ya? Berdepan dengan ujian, pertembungan pemikiran, pertembungan idea. Maka perlukan kepada ketenangan jiwa dan juga keseimbangan perasaan sebagai seorang pendakwah. Ini penting. Saya cukup menarik perkara ini. Saya bicarakan ini dengan pelajar-pelajar saya dalam kelas, ya, tentang bagaimana sifat-sifat seorang pendakwah. Ya. Di mana dalam kita nak menggerakkan usaha dakwah ini, ya, pasti adanya konfrontasi. Konfrontasi dalam suasana kebebasan berfikir dan beriktikad. Kalau umat Islam sebagai contoh, maknanya kita akan berbeza dari pendekatan dakwah kita. Caranya, kelompok ini bagaimana pendekatannya, kelompok ini bagaimana pendekatannya, kelompok C ini bagaimana pendekatannya. Maka jangan kita begitu stres yang keterlaluan, kerana bergantung kepada persekitaran dalam konteks kita berdakwah. Di sinilah dilihatkan sebagai suatu nilai dan kualiti pendakwah. Sebagai contoh sesaudara dan sesaudari. Dalam kita memahami dakwah ini, tak boleh kita sapu rata semua orang begitu saja. Orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu, berbeza cara penerimaan dakwah. Seorang pendakwah harus mempunyai mental yang seimbang, mental yang kuat. Ya? Mestilah mempunyai suatu persiapan dalam kita nak menyampaikan dakwah, kita kenal siapa mad'u kita. Maksud saya kenal tu bukannya kita tahu seorang-seorang, itu susah sikit lah. Tahu latar persekitaran ataupun siapakah golongan yang kita nak dekat. Kita nak berdakwah kepada golongan kanak-kanak, tak sama caranya pendekatan dengan kita berdakwah dengan golongan intelektual. Jadi ini memerlukan suatu nilai pembinaan mental yang hebat, yang kuat. Keseimbangan itu maknanya keupayaan dan kemampuan memelihara jiwa ini supaya tidak berlaku perbalahan dan juga sikap-sikap yang merugikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dalam berdakwah ini, saudara, di kalangan para asatizah kita, di kalangan para pendakwah kita, dia mempunyai kepelbagaian pendekatan yang kadang-kadang boleh bertemu. Kalau mereka tidak mempunyai ketenangan, dia boleh menimbulkan pertelingkahan. Di sinilah nak dikatakan bagaimana dakwah Islam itu mampu dilaksanakan di kalangan para pendakwah ini yang mempunyai jiwa yang bersih dan murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya tanggungjawab bukan hanya berdakwah, nak pastikan semuanya komplit, semuanya akan dapat, bakal susah, semuanya akan masuk Islam, semuanya akan terima apa yang saya kata. Itu bukan keupayaan kita. Kita sampaikan mengikut latar ilmu dan keupayaan kita, ya. Diterima alhamdulillah, tak terima kena usaha lagi. Itu maksudnya.
Ini kadang-kadang bertembung, bergaduh dan sebagainya. Bukankah itu dah menunjukkan kelompongan ataupun kita kata sebagai suatu yang merugikan persekitaran wadah perjuangan gerakan Islam dan dakwah. Itu yang pertama disebut oleh Pak Nasir, persiapan mentalnya dari segi keseimbangan dan juga kekuatannya dalam menyampaikan dakwah. Harus ada sesuatu yang disebutkan sebagai sekiranya banyak perkara-perkara yang tidak mampu disampaikan, tidak harus didakwahkan, didiamkan saja, maknanya kita tak perlu nak orang panggil apa, bergaduh sesama kita dalam berdakwah. Ini suatu nilai mental yang baik. Sebab itu pendakwah ini jiwanya luhur, jiwanya tegas, tetapi tidak hanya semata-mata nak sembrono sebegitu saja. Jadi ini suatu kualiti yang harus kita lihat. Yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan dakwah sejujurnya, seikhlasnya kepada Allah Subhanahu, kepada manusia kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita menyampaikan dengan keseluruhannya tanpa kita simpan mana yang patut. Ini boleh sampaikan, ini tak payah. Tidak, kita sampaikan dengan cara yang baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Perlukan kepada persiapan mental dan keseimbangan jiwa. Ini penting saudara dan saudari. Kerana dalam hidup kita ini, sifat dan keupayaan kita dalam nak menyampaikan Islam itu kadang-kadang terlalu orang panggil apa, kurang masak. Terutama sekali generasi muda yang semangatnya itu hebat, yang kekuatan fizikalnya masih lagi sempurna hebat. Bukanlah makna saya kata tak boleh bersemangat, itu tidak ada, jangan salah faham. Kena ada faham betul lah. Maknanya yang kadang-kadang tak boleh ditegur dan sebagainya. Jadi ini suatu nilai yang perlu kita lihat dari kata maknanya kita nak menyampaikan dakwah Islam yang itu mengikut garis panduan Islam yang sebenarnya. Yang kedua yang kata Pak Nasir, dari persiapan kita berdakwah ini perlukan kepada persiapan ilmu. Persiapan ilmu dalam menyampaikan dakwah Islam penting. Sebab itu kalau kita baca dan kita dengar apa yang dibicarakan dalam hal-hal berkaitan tentang i'dadul ilmi, penting untuk kita nak menyampaikan dakwah Islam. Ilmu artinya apa? Tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din maknanya memahami agama sedalamnya. Itu sangat penting. Dan yang kedua, tafaqquh fin nas. Maknanya memahami latar kemanusiaan. Ini satu kualiti yang tidak ada kebanyakan manusia lupa. Nak sampaikan dakwah, sampaikan begitu saja tanpa tafaqquh fin nas. Saudara, pentingnya berdakwah ini kalau kita nak sampaikan dengan cara yang terbaik. Dan di akhir sekali saudara, saya dipahamkan masa pun dah tak mencukupi. Kita mungkin boleh bicara banyak lagi. Saya pun ambil yang utama-utama saja kerana masa agak lebih terbatas. Dan alhamdulillah buku ini juga dalam perbincangan kita tentang fiqh dakwah ini berbicara tentang cara-cara dan adab-adab dakwah. Ini mungkin kita boleh lihat dalam perspektif yang lebih luas bagaimana buku ini memulakan kaifiat dan adab dakwah itu dengan mengangkat tema daripada Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Kaifiat dakwah dalam surah ini Allah menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan bertukar fikiranlah, bermujadalah, fikirlah dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui apa daripada siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang mengetahui siapa yang betul. Jadi dihuraikan panjang tentang kaifiat dan cara-cara berdakwah berdasarkan kepada ayat. Ini merupakan satu kaedah dalam setengah buku yang ditulis sebagai kaedah dakwah rabbaniyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran yang secara khusus dan spesifik terhadap kaedah-kaedah bagaimana kita berdakwah. Maka Pak Nasir menukilkan balik, menghuraikan balik perkara-perkara ini dan melihat bagaimana potensi yang harus dilakukan bagi kita mencapai suatu kefahaman dakwah dengan cara yang terbaik. Jadi saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,
di akhir sekali saya nak merumuskan perbincangan kita tentang fiqh dakwah Pak Nasir ini, bukanlah saya mengatakan bahawa buku ini 100% terbaik, tetapi cukup bagi saya, bagi kita masyarakat gerakan Islam khususnya yang menjadikan perjuangan dakwah ini sebagai suatu pengalaman yang sangat besar dalam kita menyampaikan risalah Islam, boleh menjadikan perbincangan-perbincangan dalam buku ini sebagai panduan pada kita untuk menjadi seorang pendakwah yang sempurna, yang baik, yang hebat untuk kita mencapai pada satu tangga dan tahap yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi saya, kata-kata akhir saya kepada para pendengar sekalian adalah setiap pendakwah ini harus mempunyai keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita dah boleh berdakwah, dah boleh bersyarah, dah boleh berceramah, kita rasa kita dah terlalu hebat. Itu suatu kerugian jangka panjang. Bagi pendakwah kita harus menambah ilmu. Tambahan hari ini dengan perubahan zaman, dengan perubahan persekitaran, dengan adanya teknologi komunikasi yang begitu hebat, maka para pendakwah harus mempunyai keupayaan untuk menggunakan, utilize kata orang putih, potensi ini untuk mencapai kepada tahap dakwah yang sebenarnya, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, rakan-rakan saya yang ada di sana, mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang telah saya sampaikan ini sesuatu yang datang daripada kefahaman saya daripada buku fiqh dakwah ini, yang saya sampaikan dengan bahasa dan mudah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, untuk menjadikan kita sebagai insan dai yang terbaik, yang dapat mencapai suatu kualiti kehidupan kita. Kita bukan hanya semata-mata nak memahami dakwah itu sebagai satu tanggungjawab, tetapi kita faham bahawa dakwah ini sebagai satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan seluruh potensi kita sebagai pendakwah ini melaksanakan dengan cara yang terbaik, mengikut garis panduan agama berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita memohon kepada Allah agar usaha-usaha kita ini merupakan sebagai sebahagian daripada amal soleh yang dapat meningkatkan, menyebarluaskan dakwah Islamnya kepada seluruh alam, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbincangan saya berkisah tentang fiqh dakwah yang ditulis, yang disusun oleh Pak Nasir dalam buku ini, yang menjadi suatu manfaat kepada rakan-rakan kita di luar sana. Saya juga menggunakan buku ini sebahagian daripada kuliah-kuliah saya yang saya gunakan dalam perbincangan-perbincangan di surah-surah di masjid, supaya masyarakat faham, mereka tidak hanya faham dakwah itu sebagai itu hanya menyampaikan begitu sahaja, tapi dengan kualiti dan juga tanggungjawab yang sepatutnya sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan ini. Yang terbaik itu mungkin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesilapan terlepas kata ini kesilapan saya sendiri, insya-Allah mudah-mudahan segala-galanya akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan tuan-tuan semua teruskan berpuasa insya-Allah dengan cara yang terbaik, yang berkualiti, memanfaatkan Ramadan kita yang berbaki ini insya-Allah dengan amal-amal soleh kita, solat sunat kita, doa-doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang tidak rugi berada di bulan Ramadan, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Ustaz Asri atas perkongsian yang cukup menginsafkan, terutama bagi golongan yang dikenali sebagai pendakwah. Jadi sebelum saya pergi pada penutup, saya ingin buat kesimpulan apa yang paling penting dalam pembincangan ini. Bagaimana bagi seorang pendakwah itu perlu mempunyai elemen tauhid yang sangat kuat pada diri dalam dirinya. Kedua, ada persiapan mental, ada kebebasan dalam jiwanya, hati yang tenang dan sebagainya. Dan pengakhiran saya untuk sesi kali ini, saya ingin dikasihkan satu pada para pendakwah lah yang di luar sana. InsyaAllah boleh kita dengar sama-sama. Buat apa cerita dakwah yang mencintai,
terwujudnya badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu, wakaflah dirimu seoptimam mungkin, mukhlisin lahu din. Jangan ditunggu Ratu Adil turun ke dunia. Jangan. Tetapi layakkan dirimu menjadi hawariyun. Bergerak secara safwa mutahharah. Sikaplah kembali Islam yang sekian lama mawujud bil al-muslim. Tegaklah teguh dirimu sebagai syuhada an-nas. Menggali pemata yang terpedam dalam membina peribadi yang kental. Jadi bagi para pendakwah sekalian, ini adalah tugas kita bersama untuk mencerahkan umat secerah-cerah yang mungkin. Jadi cukup untuk kali ini, untuk sesi ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang. InsyaAllah saya akhir dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.